Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Marzela Sikai untuk Ringkas TVS. Susulan daripada kebakaran yang berlaku di Taman Suria Jalan Matang pada awal pagi tadi, kita akan bersama dengan wartawan TVS Khairil Zarif di lokasi kejadian untuk perkembangan terkini. Silakan Zarif. Terima kasih kepada rakan setugas Marzela di studio. Saya sekarang berada di lokasi kebakaran iaitu di Taman Suria Matang Jaya, dan kalau dapat saya lihat kebakaran ini berlaku di salah sebuah blok flat di kawasan ini, dan punca kebakaran berlaku adalah mengakibatkan daripada motosikal di tingkat bawah, dan saya difahamkan api terus merebak sehingga ke tingkat atas sekali iaitu tingkat keempat, dan 14 buah rumah yang terkesan dan melibatkan 7 buah motosikal. Tiada kemalangan jiwa yang berlaku, dan pihak bomba menerima laporan sekitar pukul 5.12 pagi dan operasi tamat pada pukul 7.20 pagi. Kita bersama dengan salah seorang penduduk iaitu Puan Hafizah. Boleh cerita sedikit pengalaman Puan Hafizah apabila berlakunya kebakaran di sini? Masa saya kami lagi masih tidur. Lepas saya kami dengar ada bunyi macam bunyi meletup lah. Lepas saya kami nanya dengan anak kami, apa ya macamnya. Lepas saya anak kami ini yang gerak kami madah ada motosikal langusnya madah. Kami langgar dari dapur. Memang ada sebuah motosikal langus, dah apinya pun dah marak sampai ke silingnya. Kami terus lah nyuruh anak-anak keluar, kayak nunggah dak jiran-jiran kami madah pergi ke luar tu madah ada angus macamnya. Bagaimana pula dengan mangsa-mangsa di tingkat atas? Ada mangsa dari tingkat 2 dengan tingkat 3 paksa terjun lah. Paksa terjun. Kami pun narik tilam apa indah untuk kasih ada usaha nak lain tangga si ada ke si pun si sampai. Tadi kami terpaksa ambil tilam aja lah pakai sidanya terjun. Ya pun ada juga yang cedera lah. Okey, Dek, macam ni apa dibuat kita pada waktu pada pagi bila kita melihat api Kami lagi tengah cek phone, lepas kami nangga ada sige bayang api. Lepas kami terus pergi ke dapur, kami ngecek, kami nangga ada kebakaran, kami terus kejutkan bapa kami and family kami, so tidak keluar. Okey, terima kasih Kak dan Adik. Okey. Dalam pada itu, Baitumal Sarawak membuat agihan bantuan awal berbentuk barang makan seperti beras, kopi dan juga makanan tin. Agihan tersebut diberi kepada mangsa-mangsa kebakaran, dan bantuan berbentuk wang juga dibahagi kepada mangsa mengikut setiap kategori. Itu sahaja laporan dari kami di sini. Saya Khairil Afindi dan juru kamera Zaim Zarfan untuk TVS. Terima kasih Zarif atas laporan itu. Sarawak tidak akan mengikut keputusan Kementerian Kesihatan KKM untuk membenarkan menteri yang pulang dari lawatan rasmi luar negara menjalani pemerhatian hanya selama 3 hari. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Dr. Sim Koo Hian berkata, siapa saja yang memasuki Sarawak masih perlu menjalani kuarantin 14 hari di hotel atau pusat yang ditentukan. Jelas beliau, mereka yang pulang dari negara masih perlu menjalani ujian swab, tidak kira sama ada mereka dari golongan menteri maupun VIP. Katanya Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Sarawak akan meminta nasihat pakar perubatan sebelum memutuskan untuk membuat perubahan pada dasar kuarantin berkenaan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai pengecualian kepada menteri yang kembali dari lawatan rasmi luar negara. Berdasarkan perintah berkenaan, menteri berkaitan tidak perlu menjalani prosedur operasi standard tempoh kuarantin 10 hari yang ditetapkan kerajaan. Peraturan baru itu terkandung dalam dokumen perintah yang berkuat kuasa mulai 9 Februari hingga 1 Ogos ini. Peraturan tersebut diterbitkan dalam Warta Kerajaan Persekutuan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sibu, Kelimbo Hassan Hollywood, menegaskan pihaknya akan melaksanakan tindakan tegas ke atas mana-mana peniaga yang sengaja menaikkan harga barang.
Menerusi satu kenyataan beliau pada Selasa, skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baharu Cina 2021 telah berkuat kuasa bermula 9 hingga 16 Februari ini untuk bahagian sibuk. Sehubungan itu, beliau berharap semua pihak bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing. Katanya peniaga yang dikesan melakukan kesalahan akan diberikan notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kluster Pasai yang melibatkan jangkitan COVID-19 di beberapa daerah di Sarawak kini telah menjangkiti 6 generasi sejak kes pertama dilaporkan pada 9 Januari lalu, kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Lebih cepat. Dan juga kita kena lihat pada adat pengkebumian di Rumah Panjang melibatkan 3 hari berturut-turut dengan pengunjung daripada ramai daripada Rumah Panjang lain. Setakat ini kita telah dimaklumkan lebih pada 58 rumah panjang telah pun terlibat dan jadi pematuhan kepada SOP pun penting. Beliau berkata kluster Pasai yang dikesan di Sibu kini telah membabitkan 58 rumah panjang di Sarawak dengan Kementerian Kesihatan KKM mengesan 2,363 kes positif hasil 25,500 saringan yang dilakukan setakat ini. Terdahulu katanya, kluster ini berlaku apabila kes tersebut telah pulang dari Johor untuk menghadiri pengkebumian mendiang bapanya dan menjalani kuarantin kendiri. Walau bagaimanapun, kes tersebut dipercayai tidak mengamalkan prosedur operasi standard SOP ataupun pengasingan diri. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri JBBB mengesahkan 6 buah rumah panjang masing-masing, 5 di daerah Beluru dan 1 di daerah Subis, masih lagi di bawah Perintah Sekatan Pergerakan. Manakala 7 buah rumah panjang telah ditamatkan Perintah Sekatan Pergerakan pada Selasa. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin yang juga merupakan Menteri Bertanggungjawab Jabatan Pengurusan Bencana Bahagian Miri, butir-butir dan maklumat terkini mengenai 13 buah rumah panjang terlibat telah pun dilaporkan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Beliau menggesa agar orang ramai terus mematuhi prosedur operasi standard JPBNS berhubung garis panduan upacara pengkebumian semasa Perintah Kawalan Pergerakan seperti yang telah dikeluarkan oleh Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR. Ini berikutan kluster terbaru di bahagian Miri iaitu kluster Seruas Beluru yang kini telah memasuki generasi kedua. Dalam pada itu, Tambali, daerah Telangusan telah kembali ke zon hijau dan ini telah menjadikan bahagian Miri kini mempunyai 2 daerah dalam zon hijau iaitu Marudi dan Telangusan. Petronas menyambut kedatangan Tahun Baru Cina dengan melancarkan filem web animasi Yishi. Apa yang menarik, animasi Yishi menceritakan kisah yang meneroka tema perpaduan, keberanian, harapan dan ketabahan melalui kehidupan sebuah kota mitos serta penduduknya yang unik. Menurut Pengurus Besar Kanan Komunikasi Strategik Kumpulan Petronas Anita Azrina Abdul Aziz, kisah itu berkisar di tanah mitos yang penghuninya ialah penari tarian singa, hidup harmoni dengan bergerak dan menari mengikut rentak irama drum di sebuah kota yang sibuk. Bagaimanapun, kejadian tidak dijangka telah berlaku menyebabkan semuanya terhenti. Namun, penari tarian singa itu berani dan bangkit semula sekaligus memberikan inspirasi kepada harapan baharu. Menurut Anita Azrina, Yiki bermaksud bangkit bersama yang melambangkan keberanian, harapan dan ketabahan di mana ia perlu diterapkan rakyat Malaysia sebagai sebuah negara khususnya dalam memerangi pandemik COVID-19 serta ketidaktentuan ekonomi. Justru beliau berharap filem ini dapat mengingatkan rakyat Malaysia supaya terus memanfaatkan keberanian mereka dalam mencari permulaan dan kebangkitan baharu dalam tempoh sukar ini. Yiki boleh ditonton di saluran YouTube rasmi Petronas dan laman Facebook bermula 8 Februari 2021. 引领着我们的从来不是鼓声，而是大家在生活里共同舞动的节奏。 Malaysia dan Emiria Arab Bersatu UAE bersetuju untuk meningkatkan kerjasama menerusi dalam tumpuan kepada pemulihan ekonomi yang kukuh dan berdaya tahan. Menerusi pertemuan antara Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Menteri Hal Ehwal Luar dan Kerjasama Antarabangsa UAE Sheikh Abdullah Zahid pada Selasa. Masing-masing berpuas hati dengan kedudukan hubungan dua hala itu.
Lawatan kerja berkenaan turut menyediakan dorongan baharu ke arah hubungan yang lebih kukuh dan mesra di antara Malaysia dan UAE. Menurut kenyataan Kementerian Luar Malaysia, UAE merupakan destinasi ekspor terbesar negara dan sumber import kedua terbesar di wilayah Asia Barat, di samping menjadi antara rakan dagangan utama Malaysia. Berikutan kedudukannya yang strategik di Asia Tenggara, Malaysia komited menjadi pintu gerbang kepada UAE memasuki pasaran Asia Tenggara yang mempunyai populasi sekitar 650 juta orang. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di saluran 122 TVS. Saya Marzela Sigai, salam hormat dan jumpa lagi.